Okey, sekarang kita lihat kepada pemegun, iaitu dalam bahasa Inggeris ni kita panggil stator. Stator ni mengandungi winding, yang mana winding tersebut disambung dalam slot teras besi berlaminan. Jadi winding ini dia mengandungi sekumpulan gegelung bagi wayar yang dijarakkan sebanyak 120 darjah elektrikal. Jadi kalau kita lihat sebelum ni, arus yang masuk pada belitan stator, gelombang yang terhasil juga ada anjakan fasa sebanyak 120 darjah. Okey. Jadi kalau sebelum ni kita lihat pada gelombang arus, contohnya kita lihat antara fasa merah dengan fasa biru, fasa red dengan blue ni. Jadi anjakan fasa antara fasa red dengan fasa blue ini dianjakkan sebanyak 120 darjah elektrikal. Begitu juga dengan fasa seterusnya, setiap satu fasa antara red, yellow dan blue dianjakkan sebanyak 120 darjah elektrikal. Okey, seterusnya kita tengok belitan stator ni. Kita boleh design dia sama ada kita nak buat dia secara bintang ataupun kita nak buat sambungan dia secara delta. Jadi macam mana kita nak tahu satu-satu motor tu belitan dia sama ada bintang ataupun delta? Biasanya pengeluar motor dia akan meletakkan nameplate pada frame motor tersebut. Dekat situ ada maklumat tentang sambungan stator bagi motor, sama ada start delta ataupun delta start dan sebagainya. Okey, kebanyakan motor dia mempunyai dua belitan bagi setiap fasa. Contoh fasa red ada dua, fasa yellow ada dua dan juga fasa blue pun ada dua. Di mana motor boleh disambung secara sambungan selari untuk kita menghasilkan urutan yang rendah, ataupun sekiranya kita nak menghasilkan urutan yang tinggi, maka sambungan pada belitan stator tu akan dibuat secara sesiri. Okey, seterusnya kita pergi pada frame, frame ataupun bingkai. So bingkai ni adalah sebenarnya dia tujuannya adalah untuk memberi sokongan mekanikal kepada komponen dalam motor, iaitu rotor dan juga stator. Di samping itu dia melindungi semua belitan-belitan yang terdapat dalam motor tersebut. Dan frame ni, bingkai ni biasanya dibuat daripada bahan jenis besi lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kipas, kipas penyejuk. Jadi motor ini mesti ada sistem pengudaraan yang baik supaya tidak berlaku pemanasan lampau pada bahagian belitan-belitan dalam stator dan juga pada komponen-komponen rotor dan yang lain-lain lah pada bahagian motor tersebut. Jadi fungsi kipas ini adalah sebagai satu alat untuk menyejukkan motor semasa motor tersebut tengah beroperasi. So kalau kita tengok pada gambar ini, belakang ini kita ada cover untuk kipas tersebut. Kemudian kita ada kipas dan kemudian kita ada end bell kat sini. Kemudian dia ada box untuk wiring. Kemudian kat sini kita ada lifting eye, kita ada nameplate bagi motor tersebut. Kemudian kita ada stator coil. Kemudian frame ni dibuat daripada cast iron, contohnya jenis cast iron. Kemudian rotor, contohnya ni adalah rotor sangka tupai. Dekat shaft ini kita ada bearing seal dengan ini jenis bearing yang digunakan adalah ball bearing. So kita tengok apa kegunaan bearing. Bearing ni adalah untuk menahan ataupun menyokong komponen-komponen yang bergerak. Dia juga menyokong putaran pada shaft, di mana dia nak elakkan berlakunya geseran yang banyak. Sebab geseran akan menyebabkan berlaku pemanasan pada
shaft pemanasan